Okey, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yes, apa khabar semua? Mari kita check. Sound check, video check. Everything okay? Okay, dah ada suara dah. So, I can terus check kalau ada komen kat situ. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Hari ini coach, hari Selasa hari tu kita cakap pasal pentingnya karbohidrat. Mungkin last week dah cakap pasal karbohidrat. Coach akan cakap pasal karbohidrat saja dulu. Sebab ramai orang menyangka karbohidrat adalah punca kegemukan. Dan coach ada cerita pada Selasa lepas apa jadi bila kita makan nasi yang banyak, apa berlaku pada darah kita, gula dalam darah kita dia melonjak naik. Itu dah explain dah. Dan sebenarnya kita tak salahkan nasi, tetapi mungkin cara kita mengambil nasi itu kan satu perkara yang perlu dilihat, okay? Ditengok kembali. Okay, fine. So, adakah orang masih takut lagi dengan makan nasi? Sebab coach ada sebut nasi is important sebab dia sebahagian daripada makronutrien. Okay, sebahagian daripada makronutrien yang badan perlukan, yang Allah jadikan. Kita tak boleh nak menyalahkan hukum yang dah dicipta Allah SWT kan. Jadi, apa makronutrien dia? Mari kita ulang kaji. 1 karbohidrat, okay, 2 lemak dan 3 protein. Okay, 3 makronutrien ni, ini adalah penyumbang kepada keperluan kalori kita satu hari. So, sebagai contoh, kita perlu 1500 kalori sehari. 1500 kalori sehari, sebahagiannya mesti datang daripada karbohidrat, sebahagiannya datang daripada protein, dan sebahagiannya datang daripada lemak. Complete. Okay. Now sekarang persoalan yang very important is berapa banyak karbohidrat yang boleh dimakan dalam satu hari. Okay, adakah anda bersedia untuk menimba ilmu lagi hari ini? Cuba you all sedekah sikit coach, sedekah like ke, sedekah share ke. Okay, coach coach memberikan pengalaman percuma. You all sedekahlah balik kan, like supaya orang lain pun dapat manfaat juga. Okay, so mungkin ramai tak pernah terfikir pula nak kira. Aku dah lah kalori pun aku susah nak kira, kau nak suruh aku kira pula karbohidrat. Yelah, sebab coach bukan nak minta you all kira, tetapi nak bagi you gambaran. Yes, thank you siapa yang like tu. Nak bagi you all gambaran saja. Okay, tidak semestinya bila kita maknanya kalau kita bagi you gambaran, you tahu, oh, teringat coach ada cakap macam ni dulu, coach ada cakap macam ni dulu. Okay, alright. Now sekarang masuk topik ya, sebab coach ada malam ni pun ada satu live lagi nak buat 9.45 dan coach nak prepare. So coach akan masuk dengan cepat, dan siapa yang bersedia dengan soalan, silakan masukkan dalam komen soalan anda, ataupun nak bagi salam dengan coach ke. Hello, hi, dari mana you all? Okay, ada engagement sikit, coach tahu siapa yang coach bercakap. Thank you siapa yang bagi like tu. Okay, now berapa banyak karbohidrat yang boleh diambil? Okay, banyak dia punya filosofi, banyak pandangan. Tapi pandangan kita dekat Malaysia, especially dekat Malaysia, kita ambilkan portion sebanyak 50%, 50% of your calorie. Jadi katalah you perlu kepada 1500 kalori sehari. Okay, 1500 kalori sehari.
Ataupun dalam kiraan coach ada roughly ada buat satu jadual kat sini. Okay. Kalau siapa yang berminat, you boleh join coaching program kita boleh buat you punya meal plan. Okay. Now, katalah orang tu memerlukan 1,700 kalori. Okay, 1,700. Sebab coach dah kira 1,700 sini. Okay, hai Amalia. Dekat-dekat nama anak kita. Anak kita nama Amalina. Ini Amalia, syukur. Thank you, hai coach dari Sungai Petani ya. Right. Thank you. So, okay. 1,500, katalah 1,700 kalori. Katalah seorang itu perlu 1,700. 50% maknanya dia perlu lebih kurang 870 kalori. Okay, 50% of 1,700 tu, okay, 1,700 maknanya 50% ialah dalam 870. Okay. Nampak tak? Okay. Oh, dia terbalik pula dah. Coach nak buat terbalik. Tak payahlah. Okay lah. You pun faham lah kan. Maknanya 870 kalori itu datang daripada karbohidrat. So, ada makna apa tu? Mungkin ramai orang cakap, okay, so nak buat apa? Nak buat apa? Okay. Kita ambil 2 portion yang besar. Nasi tadi. Okay. Nasi di mana? Nasi di sini coach ambil brown rice kali hidangan 216 kalori nasi tu. Jadi kalau kita ada 2 portion nasi, pagi, tengah hari satu, malam satu, maknanya nasi saja dah mengambil 360 kalori. Okey. Jadi 400. Okey. Tak apa, sebab coach ada cara kira lain ni. 360 kalori saja datang daripada nasi. So daripada 870 tu, almost berapa tu? Cuba kita tengok. Almost half ataupun 300 divide by 870, lebih kurang 40% datang daripada nasi. So karbohidrat ni datang dari mana lagi coach? Jadi jangan fikir pasal karbohidrat ni nasi saja. Okey coach repeat lagi satu kali. Kalau you dapat something kat sini, you comment tau dapat something. At least coach happy juga kan. Kalau you blur langsung tak tahu, coach I am very confused. Okay, you cakap I am very confused. Okay, so that I can think of something lagi. Macam okay, mungkin malam ni tak sempat, but at least I want to deliver lagi this information. Sekali lagi katalah seorang itu memerlukan 1,760 kalori sehari. Bagaimana dia nak tahu tu? Ada cara kira. Okay. Jangan pula nanti ada orang PM, coach berapa saya perlu lagi, minta pula saya. Susah, jenuh juga kan. So okay, katalah 1,760 kalori. Now 50% sepatutnya datang daripada karbohidrat. Dan 50% daripada 1,760 tu ialah 870. Okay. Itu adalah karbohidrat. Protein lain, lemak lain. Alright. So, 870 kalori yang datang daripada karbohidrat tu, berapa nasi? Kita bayangkan nasi tu dalam hampir-hampir 200 gram ataupun satu mangkuk nasi. Okey, 2 hidangan, satu tengah hari, satu malam. Adalah lebih kurang 360 kalori. Okey. Jadi, daripada 870 tu tolak 360. So 40% pergi nasi. Jadi what happened to 60% of carbohydrate? Dari mana datang 60% tu? Jadi itulah bila orang kata karbohidrat, jangan ambil karbohidrat nanti gemuk apa semua. No, karbohidrat perlu. Okay. Now, contoh coach akan ambil satu contoh di sini. Okay, ada lagi pagi-pagi, sorry, lupa nak sebut. Breakfast, katalah whole meal breakfast. Situ juga ada karbohidrat. Karbohidrat sana berapa persen? 12 gram karbohidrat. Okey. Ilmu baru lagi 1 gram karbohidrat ialah lebih kurang 4 kalori. Okey, 1 gram karbohidrat 4 kalori. Jadi whole meal
12 kalori 12 gram karbohidrat. Dari mana coach tahu 12 gram? Pergi tengok label tu. Label roti tu, kata wholemeal, Gardenia ke apa ke, tengok bahagian karbohidrat berapa gram. Okay, jangan tengok benda lain. So 12 darab dengan 4, lebih kurang 48 kalori. Jadi satu slice. Sekejap coach, sabar sikit Coach ada benda nak check sikit ni. Sabar sekejap Boleh you tunggu sekejap. Sambil-sambil tu you buat komen something. Betul. 4, okay, betul. They want to check saja. 1 gram karbohidrat is 4 calories. 1 gram protein sama juga 4 calories. 1 gram lemak 9 kalori. Okay, you can google benda ni, no problem. So jadi satu slice roti tadi, patutlah coach confuse. Okay. Satu slice roti tadi, kalau ikut dia punya label 70 kalori. Tapi daripada karbohidrat saja ialah 48 kalori. Okey, satu keping roti kalau ikut label ada 70 kalori. Okey, tapi karbohidrat 48 kalori. Yang lain tu protein dengan lemak. Jangan lupa, sebab protein pun memberi kalori juga. Jadi maknanya di sini sekarang ni daripada wholemeal pun part of carbohydrate juga. Okey. Jadi kan tadi cakap okey, nasi dah 40%. Mana lagi yang lain? Okey, kalau kita tengok tadi roti wholemeal. Lagi mana? Kalau telur sangat sedikit karbohidrat dia, 1.2 gram. Compare dengan wholemeal 12 gram. Jadi telur bukan source of carbohydrate. Yogurt. Okey, yogurt daripada 140 gram punya yogurt, okey, dia tinggi lemak. Dia 13 gram lemak, 7 gram karbohidrat. So, cuba tengok wholemeal bread tadi 12 gram. Okey, dan yogurt 7 gram. So, karbohidrat juga datang daripada yogurt. Apple. Okey, apple. Apple ni satu biji 95 kalori. Apple punya karbohidrat ialah 25 gram. Terkejut tak? Kan? Satu keping wholemeal 12 gram karbohidrat. Sebiji apple 25 gram karbohidrat. Tapi karbohidrat sihat, jangan pula ingat macam karbohidrat yang gula tu. Okey? So, nampak tak dari mana datang karbohidrat yang lain? Okey, maknanya kalau breakfast kita tadi ambil wholemeal, ambil yogurt, ambil apple, kemudian nanti snacking lagi, you ambil satu biji buah lagi, contoh sini apple lagi, another carbohydrate lagi. Kemudian lunch nanti, okey, lunch. Brown rice, okey, dah ada karbohidrat 45 gram karbohidrat, okey, yang tadi dah sebut. Tapi sayur-sayur yang daun-daun, dia hanya 3.6 gram karbohidrat saja. So, maknanya sayur-sayur ni sangat rendah dia punya karbohidrat. Even dia punya lemak is 0.2 gram. Kalau sayur-sayur hijau tu yang tak ditumis. That's why kalau sini you nak turun berat badan, you ambil sayur, lepas tu you tumis. Elok-elok sayur tak ada lemak, kau pergi tambah lemak, apa hal? Ini nak turun berat badan. Kalau tak nak turun berat badan tu tak apalah, you nak belasah apa pun kan. Okey. Kemudian petang, katalah petang kita snacking buah lagi. Buah pun 25 gram lagi karbohidrat kat situ. Dan malam. So, nampak tak? Taburan karbohidrat tu datang dari mana? Okay? Bukan 100% nasi saja. Even buah. Cuba kita tengok sini. Brown rice, satu hidangan 45 gram karbohidrat. Dan buah tadi ialah 25 gram karbohidrat. Nampak tak? Kan? Jadi maknanya siapa yang kuat makan buah pun juga boleh meningkat dia punya karbohidrat dia. Walaupun cakap sehat, ya betul sehat, tapi still macam mana pun
kalori tetap perlu dikira. Okay. So, coach baca sikit ya. Waalaikumsalam Rosmawar. Farita kata 1,700 kalori. Saya coach. Ya ke? Okay. Nak tahu juga, sebab Farita perempuan kan. Biasa perempuan tak sampai macam tu, melainkan you 100 kilo kan, atau dan sebagainya lah. Zakia, hai coach, saya Zakia dari Pulau Langkawi. Masya Allah, Langkawi. Kita tak ada tempat lain lagi kita boleh terbang ya, melainkan Langkawi je lah yang paling jauh sekali sekarang ni. Yang lain tak boleh pergi kan. Baru pun balik dari Langkawi hari tu. Okay, terima kasih Zakia. Amalia kata 1 biji apple 25 gram karbo. Yes. Okay, alright. Jadi kalau kita tengok, kalau kita ambil kira-kira tu, macam mana kita nak tahu dia punya ni ialah pastikan kita ada dalam 50% tu okey dah. Kalau kita kira-kira nanti, katalah kita memerlukan lagi, like Farita kata 1,700 kalori. Okey, kalau 1,700 divide by 2, maknanya 50% kan, patutnya 850 kalori datang daripada karbohidrat. Kemudian kita kira-kira pecah-pecahkan semua ni, kalau pandai pecah-pecah lah, okay? Kalau pandai pecah-pecah, kita tengok 1,200 kalori datang daripada karbohidrat. Maknanya kita dah terlampau lebih karbohidrat, dan nanti cara turun berat badan kita, kalau kita turun berat badan dalam keadaan yang lebih karbohidrat, maknanya nanti kita lost muscle kita akan turun, hilang, okay? Sebab kita tak cukup protein untuk gantikan. Kalau kita terlampau rendah lemak, nanti kita terlampau weak, letih. Okay, kita diet dalam keadaan letih. Jadi portion yang sebaik-baiknya, my coach cuba terbalikkan video ni. Bismillah. Macam mana nak buat ni? Sekejap. Sebab nak tunjuk you all lah. Oh, dia terbalik. Okay. Okay. Jadi kalau kita cuba, boleh tak coach tunjuk? Kamera kat sini. Nampak tak? Okay. Nampak tak? 49%. 49%. Okay. Kemudian lemak is lemak is okay sekali. Steadily sekali ya. 49% karbohidrat, lemak 30, dan protein 20. Sepatutnya 50% lah ni, tapi because calculation wise tu dia pakai Excel kira. So nampak lebih kurang 50, 30, 20. So sebaik-baiknya sekali lagi, coach tunjuk sekali, mungkin you all pun tak faham tadi ya. Okey. Kalori daripada karbohidrat. Boleh baca ya? Kalori daripada karbohidrat. Kalori daripada lemak, kalori daripada protein. Okey. Tapi sebaik-baiknya kalau ikut meal plan yang terbaik, 30% should datang daripada protein. Sebab kita perlu protein. Kita tak mau reduce protein. So ini sebab meal plan yang coach Kabut nak buat tadi. Dan sometimes dengan makanan yang ada kat Malaysia ni, sangat sukar kita nak dapatkan balance yang protein naik. Sebab makanan kat Malaysia ni banyak lemak tinggi dan sebagainya. Kalau kita tengok buah dulu dia banyak kepada masamnya. Sekarang banyak kepada manisnya. Okay. So very difficult untuk kita balance supaya lemak tu turun dan protein tu naik. Macam sekarang ni kalau kita guna chicken lemak tinggi, 14 gram lemak. So mungkin kita boleh gunakan protein lain. Okay, contoh macam protein soya very ada lemak dia juga, tapi low sikit, agak low sikit, dan dia mempunyai high. So mungkin you boleh amalkan certain product yang boleh memberikan protein yang very low fat. Ada juga. Okay, sebab it's not easy. Kita boleh buat macam ni tau. Kita boleh buat, coach boleh buat for you all. Tetapi nak amalkan tu sometimes dengan sibuknya, dengan ni. So sometimes some product membantu you untuk dapat dia punya portion of 50% carbohydrate, 20% lemak, and 30% protein. So that's my target. Okay, my target is 50, 20, 30 because protein is very important. Right. Hai coach dari Kelantan. Hai Rohani Jusso. Kawan kita dulu ada pernah, Rosli Jusso namanya. Bukan dia beradik kan. Rosli Jusso tu umur macam coach lah, tua sikit. Okay, limau berapa karbohidrat coach? You boleh Google. You boleh buat macam orange
Orange calorie. Kata sekarang, okay ya? Coach buat orange. Okay. You pun boleh buat sekarang ni kan? Tapi kalau you pakai phone susah. Kemudian calorie. Terus dia pun keluar kat situ kan. Calories, orange calories. Okay. Jadi bila buat orange calorie tu, saya terang sikit. Okay. Kan? Bila kita buat, okay, ubah sikit. Bila kita buat orange calorie, kita boleh nampak kat situ. Okay? Dalam Google. Okay? Jadi kalau di sini dia kata apa? Orange karbohidrat dia 12 gram. Okay? Tadi apple 25 gram. Tinggi juga itulah. Jadi coach kalau sekiranya buat something tu, we have to keep on checking. Betul ke coachnya kiraan apple 25 gram tadi? Dari mana coach dapat? Okay, try ya. Kita kira lagi. Tata, hari ni live dengan you all, memberitahu bahawa coach ada kesilapan dalam satu. Jadi bagus juga. Ada hikmah dia juga. Ya. My mistake. Okay, I have a mistake sini 25 gram tu. Silap tu. Satu biji 25 gram. I think something to do with Excel tadi bila coach copy. Betul, patutlah apple tu kenapa tinggi sangat ya? So, okay, correction. Apple bukan 25 gram. So, siapa tadi? Amalia, boleh boleh betulkan komen tu. Apple di sini adalah 14 gram. Okay. Tadi coach kelang kabut sikit, jadi insyaAllah I will prepare lagi. Okay. So, yes. So, maknanya kalau sebenarnya ubah lagi, that's why kalau sebenarnya dalam bentuk Excel ni, kita boleh ubah-ubah saja. So, tadi coach kelang kabut sebab ini adalah meal plan kepada ada orang lain. Then, just for life purposes, coach tukar-tukar sini, kopi sana. Jadi, bila kopi tu mungkin tersalah kopi dia punya gram. Tapi, basically you understand lah kan? Betul tak? Okay? Adakah coach explain hari ni jelas sikit lah, okay? Bukan you boleh amalkan benda ni, tapi tujuan coach nak explain ni ialah to make you some idea of actually macam mana structure makanan yang sepatutnya kita boleh buat. Jadi bila you ada kefahaman sikit, then bila you pergi Google, you pergi tanya orang, you boleh sembang dengan orang tu, you dah ada, taklah blur sangat, taklah gelap sangat kan. Tapi kalau minta you buat, mungkin adalah mencabar sikit kan nak buat tu kan. Tapi just to get some, you ada idea sikit. Betul Farita, itulah rasa. Dia taklah rendah sangat, tapi cuma dia sama dengan orange tadi kan, 12 gram. Orange pun 12 gram, tapi apple 14 gram. So of course kita pun selalu buat mistake juga kan. Okay, tapi alhamdulillah bila buat macam ni, okay, kita nampak ni. Tapi normally coach akan, before coach nak buat ni, coach akan check from 2-3 sumber. Tak mau just jump into ni dan kita. Okay, now Farita ada tanya, kalau saya breakfast ambil protein dari Herbalife dan dinner 1 scoop, so you kena check daripada produk tu sendiri, berapa gram. Okay, kalau sebenarnya you nak tahu, alright. So semua, that's why semua produk, you nak makan oats ke, you nak makan apa-apalah produk kan, dia ada dia punya nutrition facts. That's why nutrition facts ni is very very important. Okay, understand. Okay, Amalia, jelas. Boleh check semua meal plan saya. Terima kasih coach. Yes. Coach pun ambil masa juga 2-3 tahun understand benda ni, sebab kita bukannya background nutritionist, tapi kita ada orang yang ada kena mengenai dengan nutritionist. So sikit-sikit dengar dia, dan kita pun tengok lagi sampai satu masa, then I boleh buat. So roughly you can buat practice macam ni. Okay, for every food kat sini you pecahkan kepada calorie, fiber, protein, fat, carbs. Okay, you can do that. Then lepas tu you pecahkan dia, then you campurkan dia semua. Ada then you can check for every 1 gram of carbohydrate. 1 gram of carbohydrate adalah 4 kalori. 1 gram of protein adalah 4 kalori, dan 1 gram of fat adalah 9 kalori. So alhamdulillah.
So coach terpaksa berundur. Kalau you dapat something malam ni, please share, please like, please comment, bagi tahu coach supaya coach rasa macam okay, at least something. Okay, kalau you rasa macam tak faham, you nak tahu lagi, please komen juga. Walaupun dah habis live ni, komen juga, nanti coach akan baca komen-komen tu. Alright, so semoga apa yang coach share hari ni memberi manfaat kepada you all untuk terus istiqamah, okay, stay on track, okay, be healthy, tukar kepada healthy lifestyle supaya kita boleh memberi sumbangan yang terbesar kepada keluarga kita, okay, anak-anak kita, ibu bapa kita, masyarakat kita dan amnya negara kita sendiri, yang mana negara kita 50% dalam keadaan obesity. Okay, kita nak bantu tu, kita nak kurangkan dia punya statistik. Kita tak mau tunggu lama-lama jadi 50% naik pergi 60% pula. 60% naik pula 70%. Sebab apa? Sebab masyarakat di Malaysia ramai tak tahu. Okay, itu masalahnya. Ramai tak tahu dan tak tahu nak buat apa. Jadi sama-samalah kita bantu supaya kita sama-sama buat. Sepanjang ikut dah 21 kilo Farita, Masya Allah. Farita bagi gambar sikit. Okay, thank you Farita, thank you everyone. Okay, itu saja daripada coach malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all too. Thank you, bye. Thank you Zakia, bye.